Selamat sejahtera. Saya Neil Sebastian bin Baklin. Saya dari kelas A7T2. Saya merupakan moderator bagi kumpulan ini. Selamat tengah hari dan salam sejahtera. Nama saya Ko Iyang dari kelas A7T4. Saya merupakan ahli panel dari kumpulan NKKT. Salam sejahtera. Saya ialah Tan Hui Jin dari kelas A7T5. Saya merupakan ahli panel kedua dalam forum ini. Salam sejahtera, nama saya Ko Ken Siong dari kelas A7T5. Saya adalah ahli panel untuk forum hari ini. Selamat sejahtera yang dihormati barisan hakim yang pastinya menjadi teraju kebenaran, barisan pensyarah yang disayangi dan ahli-ahli panel yang pastinya akan gigih melontarkan idea. Sidang hadirin yang dihormati, selamat sejahtera, salam forum satu Malaysia. Bersyukur kita kerana dapat bersama-sama bersua dalam forum kita pada kali ini. Saya, Neil Sebastian bin Baklin, merupakan mahasiswa dari Fakulti Sains Sosial Universiti Kebangsaan Malaysia. Akan bersama-sama dengan anda mempengerusikan forum kita pada hari ini. Hadirin yang dihormati, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita yang segak lagi tampan bergaya, izinkan saya untuk mengupas terlebih dahulu bual bicara forum pada hari ini. Forum kita berkisarkan tentang tema silang budaya, iaitu amalan nilai murni dalam silang budaya. Silang budaya ini berlaku apabila dua atau lebih individu daripada latar belakang berbeza berinteraksi. Malaysia yang kaya dengan kepelbagaian budaya, adat resam, agama menjadi contoh perpaduan atas kesejahteraan rakyatnya. Menurut Dr. Muhammad Razi bin Muhammad Jidin, beliau berpandangan bahawa program seperti pertukaran murid dan guru, bermain dan persembahan budaya secara bersama boleh menjadi penawar kepada masalah hubungan antara kelompok yang berbeza. Perbezaan latar belakang ini mencakupi budaya luaran yang ketara seperti pakaian, bahasa, adat resam, makanan, tempat tinggal, kepercayaan, moral dan nilai hidup. Oleh yang demikian, marilah kita kenali terlebih dahulu ahli panel jemputan pada hari ini. Yang pertama, dipersilakan Saudara Kor Yi Yang merupakan ahli panel pertama dari Fakulti Pendidikan Universiti Malaya. Selamat datang Saudara Yi Yang. Apa khabar saudara? Terima kasih, saudara pengerusi. Saya baik sahaja. Saudara bagaimana? Saya juga berada dalam keadaan sihat dan cukup bersemangat untuk membicarakan tentang amalan nilai murni dalam silang budaya yang pastinya akan memberi impak kepada komuniti kolej matrikulasi Perlis. Seterusnya, saya akan memperkenalkan ahli panel kedua, iaitu Saudari Tan Hui Jin dari Fakulti Perniagaan dan Perekonomian Universiti Malaya. Selamat datang Hui Jin. Apa khabar saudari? Sehat sejahtera saudara pengerusi. Saya datang ke sini dengan semangat yang membara seperti saudara juga. Ya, sudah pasti saudari. Topik bual bicara kita pada hari ini memang menarik, menjadikan kita sungguh terpanggil untuk membincangkannya. Ahli panel yang seterusnya tak lain tak bukan tentulah ahli panel kita yang ketiga, iaitu Saudara Kor Kian Siong. Kacak bergaya orangnya, walaupun nampak pemalu namun betah bicaranya. Apa khabar saudara? Terima kasih saudara pengerusi. Saya berada dalam keadaan yang baik, maka saya berada di sini bersama-sama saudara dan para hadirin. Salam forum buat semua. Usai salam
perkenalan daripada semua ahli panel, kembali kita kepada topik forum kita iaitu murni dalam silang budaya. Tirai diskusi forum kita dengan soalan pertama yang saya akan ajukan kepada ahli panel pertama, Saudara Corey Yang. Mohon saudara memberikan penjelasan tentang apakah itu silang budaya dan contohnya yang wujud di negara kita. Dipersilakan. Terima kasih, saudara pengerusi. Sidang hadirin dan ahli panel yang dihormati. Menjawab soalan saudara tadi, maksud silang budaya ialah interaksi yang melibatkan individu pada latar belakang yang pelbagai. Perbezaan latar belakang ini mencakupi budaya luaran yang ketara seperti pakaian, rupa, bahasa, adat resam, makanan dan tempat tinggal. Manakala budaya dalaman yang tidak ketara adalah seperti pengetahuan, kepercayaan, moral dan nilai hidup. Perbezaan tersebut menyebabkan lahirnya budaya kesukuan yang ketara dalam kalangan masyarakat di negara ini. Perbezaan yang wujud ini telah menjadi bertambah sukar untuk dibendung apabila setiap kaum berkenaan secara berterusan mengutamakan kaum sendiri dalam hal-hal berkaitan pemilihan rakan dan sahabat, jiran tetangga, peluang pekerjaan dan dalam urusan seharian sehingga mewujudkan polarisasi antara etnik yang kritikal. Jadi, apabila perbezaan budaya ini dapat difahami, ia akan melahirkan hubungan yang positif dan harmoni dalam kalangan masyarakat yang pelbagai budaya. Menurut laporan Sinar Harian, dalam ucapan sempena Bahasa Jiwa Bangsa, Menteri Pendidikan yang berhormat Dr. Muhammad Razi bin Muhammad Jidin berkata, tak kenal maka tak cinta, tetapi yang lebih bahaya, tak kenal akhirnya prejudis dan salah faham. Contoh silang budaya yang mudah dipupuk dalam kalangan masyarakat ialah silang budaya yang melibatkan makanan, pakaian dan perayaan. Sebagai contoh, rakyat pelbagai bangsa dan budaya boleh bertukar-tukar pendapat tentang makanan, pakaian ataupun perayaan yang berlainan dengan kaum dan budaya mereka sendiri. Perkara ini berlaku apabila masyarakat melawat rumah kawan mereka sempena perayaan yang disambut. Contohnya, seseorang yang kaum Melayu melawat rumah kawannya yang berbangsa Cina sempena perayaan Tahun Baharu Cina. Di situ, mereka berbincang tentang perbezaan dan keunikan antara perayaan kaum masing-masing dan dapat mempelajari pelbagai perkara baharu tentang kaum lain. Bukan itu sahaja, tetapi sejarah juga membuktikan perkara ini apabila orang Arab datang ke tanah Melayu pada pertama kalinya. Mereka telah membawa bersama pelbagai adat resam yang berlainan dengan adat resam yang sedia ada. Walau bagaimanapun, adat resam tersebut telah diubah dan disesuaikan dengan masyarakat setempat. Selain itu, sebuah NGO yang dikenali sebagai Persatuan Cina Muslim Malaysia, MAKMA, sering mempromosi agenda perpaduan. Lebih 80% daripada ahli MAKMA berkahwin campur, terutamanya antara Melayu dan Cina. Anak-anak yang dilahirkan daripada perkahwinan campur biasanya menjadi buta warna dan tidak resis kerana mereka lebih mudah memahami dan menghormati perbezaan budaya antara dua kaum di Malaysia ini. Dengan ini, anak-anak mudah mempelajari tentang pelbagai budaya dan kaum yang wujud di negara ini. Itu sahaja daripada saya. Kembali semula kepada saudara pengerusi forum, saudara Neil. Sidang hadirin, terima kasih saudara ahli panel Corey Yang. Saya setuju dengan kata saudara tadi tentang faktor-faktor yang menjadikan amalan nilai murni dalam silang budaya wujud di negara kita. Perbezaan latar belakang yang mencakupi budaya luaran dan budaya dalaman seperti pakaian, rupa, bahasa, adat resam, makanan dan tempat tinggal menjadikan negara kita kaya dengan kepelbagaian adat resam. Seterusnya, silang budaya dapat diwujudkan di atas kepelbagaian dari pelbagai segi yang kita punyai dari pelbagai kaum di Malaysia. Selain itu,
Wujud juga sejarah dari tanah Arab yang membawa budaya dan adat asal mereka semasa mereka pertama kali datang ke tanah Melayu. Yang seterusnya, saya mohon penjelasan ahli panel kedua, saudari Tan Hui Jin, tentang kepentingan atau kebaikan jika kita mengamalkan amalan nilai murni dalam silang budaya. Dipersilakan. Terima kasih saudara pengerusi. Sidang hadirin yang dihormati, saya berani menegaskan di sini bahawa nilai murni mestilah diamalkan oleh masyarakat dalam sidang budaya kerana dapat mengeratkan silaturahim masyarakat. Hal ini demikian kerana masyarakat Malaysia saling menghormati antara satu sama lain. Masyarakat Malaysia juga mempunyai obligasi yang tersendiri dalam hubungan dan nama baik orang lain. Sebagai contoh, kita sebagai rakyat Malaysia mestilah saling membantu tanpa mengira kaum. Sifat tolak ansur, saling menghormati dapat mengelakkan persengketahan ketika berhubungan dengan kaum lain. Ketinggian semangat tolak ansur dan saling menghormati yang dipaparkan oleh para pemimpin menyebabkan Malaysia terkenal sebagai sebuah negara yang aman dan unik walaupun komposisi etniknya bersifat majmuk dan muncul dari budaya dan peradaban yang berbeza berupaya mengekalkan keharmonian etniknya. Ahli falsafah Pascal mengungkapkan, kalau kita ingin hidup dalam perpaduan dan hubungan yang harmoni, kita mestilah mulakan bicara dengan kata-kata yang lembut. Kerana kata-kata yang lembut umpama air yang mengirami tanah yang tandus. Kesannya, silaturahim masyarakat dapat dieratkan jika kehidupan masyarakat Malaysia dipenuhi dengan nilai-nilai murni. Selain itu, jika diteliti dengan lebih mendalam, kepentingan mengamalkan nilai-nilai murni dalam silang budaya membolehkan kestabilan politik dalam negara dapat dikekalkan kerana didorong oleh keutuhan perpaduan masyarakat majmuk telah dibina. Kestabilan politik merupakan aspek penting dalam memacu perkembangan ekonomi dan pembentukan masyarakat yang berpadu dalam sesebuah negara. Kestabilan politik Malaysia dibentuk oleh pihak kerajaan yang telah dipilih oleh rakyat dalam pilihan raya secara demokrasi. Oleh itu, pemimpin memainkan peranan yang amat penting dan perlu mempunyai nilai-nilai murni yang utuh untuk mengekalkan kestabilan politik negara. Pemimpin perlu memerintah dengan amanah, cekap dan adil. Pemimpin negara perlu menjauhi sikap korupsi yang boleh menjatuhkan imej sesebuah negara. Imej pemimpin yang baik juga perlu dipamerkan kepada rakyat agar rakyat turut sama mengamalkan nilai-nilai murni seperti mana yang diamalkan oleh pemimpin negara. Di samping itu, masyarakat mengamalkan nilai-nilai murni dalam silang budaya membolehkan insan yang berakhlak mulia dapat dilahirkan. Hal ini demikian kerana insan yang berakhlak mulia akan menjadi teladan kepada masyarakat supaya mereka dapat mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan mereka. Sebagai analoginya, insan yang berakhlak mulia ini telah berjaya mengimbangkan nilai-nilai murni dalam semua aspek kehidupan iaitu aspek rohani, jasmani, intelek dan emosi. Kesannya, kehidupan seseorang itu akan menjadi lebih baik kerana menerapkan nilai-nilai murni dalam aspek-aspek tersebut. Oleh itu, kita sebagai rakyat Malaysia mestilah mengamalkan nilai-nilai murni dalam silang budaya agar kita dapat menjadi insan yang berakhlak mulia dan dapat menjaga budi pekerti dengan lebih baik. Jika ditinjau dari sudut yang lain pula, kepentingan mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan adalah dapat memajukan negara kerana masyarakat tekun dan mempunyai sifat amanah yang tinggi dalam diri mereka ketika melakukan sesuatu perkara. Contohnya, setiap pekerja di masyarakat hadir ke tempat kerja tepat pada waktu dan mematuhi peraturan bekerja yang telah ditetapkan. Secara tidak langsung, produktiviti pengeluaran sesebuah syarikat akan meningkat. Hal ini demikian kerana setiap rakyat di Malaysia akan bekerja dengan bersungguh-sungguh untuk menyara keluarga dengan mencari rezeki yang halal. Gejala vandalisme juga akan dapat diatasi jika semua ahli masyarakat mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan mereka. Hal ini demikian kerana
Masyarakat mempunyai sifat sayang akan harta benda. Melalui cara ini, kerajaan tidak perlu mengeluarkan peruntukan dana yang banyak untuk menyegara fasiliti-fasiliti milik kerajaan. Peruntukan dana tersebut dapat disalurkan kepada sektor-sektor yang perlu dimajukan bagi kemajuan negara. Menurut Aristotle, ahli falsafah Yunani pernah mengatakan bahawa apabila mahukan kejayaan, janganlah mengira anak-anak tangga, tetapi panjatlah anak-anak tangga itu satu persatu. Tegasnya, kepentingan mengamalkan nilai-nilai murni dalam silang budaya dapat merancangkan perkembangan negara. Sekian saja. Kembali kepada saudara pengerusi forum. Baik, terima kasih atas penjelasan saudari ahli panel kedua yang panjang lebar, saudari Tan Hui Jin, berhubung kepentingan jika kita mengamalkan nilai murni dalam silang budaya. Saya bersetuju dengan pendapat ahli panel kedua tadi. Siapalah yang dapat menafikan kepentingan amalan nilai murni dalam silang budaya yang membawa banyak kebaikan dan manfaat kepada negara seperti dapat memajukan negara, melahirkan insan yang berakhlak mulia dan dapat mengekalkan kestabilan politik. Soalan yang seterusnya kepada ahli panel ketiga kita iaitu saudara Kor Kian Siong. Apakah kesan dan implikasi sekiranya kita tidak mengamalkan nilai murni dalam silang budaya ini? Terima kasih saudara pengerusi forum, rakan ahli panel dan hadirin yang hormati. Seperti yang dikatakan oleh saudari Hui Jin, amalan nilai murni dalam silang budaya adalah begitu penting. Sekiranya masyarakat Malaysia tidak mengamalkan nilai-nilai tersebut, terdapat banyak implikasi yang buruk akan berlaku. Salah satu implikasinya adalah keharmonian negara terjejas. Keharmonian negara terjejas bermaksud tidak ada persepaduan di kalangan rakyat. Contohnya, rakyat tidak mempunyai maklumat yang serupa dan tidak dikongsikan bersama. Ini boleh menyebabkan keamanan negara, integrasi di peringkat wilayah dan kaum. Hidup dalam harmoni, keadilan, kerjasama sesama masyarakat dan dedikasi masyarakat kepada negara tidak dipupuk serta disempurnakan dengan jaya. Seperti mana yang kita tahu, bahawa semua masyarakat inginnya keamanan dan keharmonian, namun sia-sia tanpa usaha daripada pihak pentadbiran negara untuk memupuk perpaduan dan integrasi nasional dalam negara. Implikasi yang kedua ialah keadaan masyarakat sekeliling berasa tidak tenteram, bebas dan maju dengan keyakinan diri sendiri serta bangga dengan apa yang dicapai disebabkan tiada perpaduan dan integrasi di dalam negara. Ketidakwujudan nilai dalam silang budaya menyebabkan rakyat berasa terkongkong dengan aktiviti yang dijalankan adalah terhad. Hal ini menyebabkan perasaan tidak puas hati akan mewujud di kalangan rakyat dan akhirnya mencetus kepada pertelingkahan dalam etnik. Sebagai contoh, dalam aspek ekonomi, merujuk kepada peristiwa 13 Mei 1969 di mana rusuhan kaum telah tercetus akibat ketidakadilan dalam arus aktiviti ekonomi di mana setiap etnik telah dipisahkan, iaitu kaum Melayu bekerja sebagai nelayan dan petani, kaum India pula bekerja di kawasan estet dan kaum Cina pula bekerja di bahagian perindustrian. Hal ini telah menimbulkan rasa tidak puas hati di kalangan kaum disebabkan bahagian dalam sektor ekonomi yang tidak adil. Oleh itu, jelas betapa penting amalan nilai murni dalam silang budaya untuk mengelakkan peristiwa tersebut. Implikasi yang ketiga ialah wujudnya masyarakat yang tidak bermoral, tidak bertolak ansur, tidak beretika, tidak kukuh dalam nilai agama dan kejiwaan. Apabila tidak wujud nilai murni dalam silang budaya, maka secara tidak langsung akan wujud masyarakat yang tidak bermoral dan bertolak ansur. Apabila wujud masyarakat seperti ini, pergaduhan dan pertelingkahan di kalangan rakyat boleh berlaku pada bila-bila masa sahaja. Hal ini tidak boleh dibiarkan kerana sekiranya tidak dibentong, ia boleh menyebabkan kematian akibat pergaduhan yang teruk.
Masalah adalah etnik sangat sensitif sekiranya tidak dihadapi yang teliti. Implikasi seterusnya ialah berkaitan kestabilan politik. Seperti mana yang kita tahu, sistem politik dalam negara berfungsi untuk mentadbir negara. Namun sekiranya wujud masalah perpaduan, maka ia juga akan menjejaskan kestabilan. Sebagai contoh, sekiranya tidak wujud nilai murni dalam silang budaya, akan wujud parti-parti kecil di mana parti-parti ini membawa gerakan atau wakil dari etnik masing-masing untuk mempertahankan budaya masing-masing. Apabila wujud terlalu banyak parti-parti secara tidak boleh menyebabkan pertelingkahan atau perang parti, sehingga boleh menyebabkan kecederaan dan kematian. Melalui hal ini, pentadbiran negara terpaksa melakukan langkah-langkah konkret untuk menstabilkan semula aktiviti-aktiviti politik dalam negara. Contohnya, penubuhan Jabatan Perpaduan Negara. Semakin lama masa yang diambil untuk menjalankan langkah konkret tersebut, maka semakin jadi masalah politik dalam negara. Selain itu, implikasi yang turut timbul kesan daripada masalah gagal mengamalkan nilai silang budaya ialah wujud sikap pementingkan diri dalam masyarakat. Seringkali kita dapati ada segolongan dalam masyarakat sanggup menggadai prinsip politik, ekonomi, keadilan, dan pro-kemanusiaan kerana mencari kepentingan diri. Rakyat seharusnya ingat bahawa kebanyakan masalah peribadi adalah berpunca daripada masalah perpaduan masyarakat. Namun, sekira tidak wujud perpaduan, rakyat masing-masing mahu mencari kepentingan diri sehingga melupa hal kemasyarakat yang sepatutnya didahulukan. Sikap ini perlu dikikis sekiranya tidak masyarakat akan menjadi satu masyarakat yang berjiwa kosong. Setakat ini sahaja sidang hadirin saya. Silakan kembali saudara pengerusi forum, saudara Neil. Baik, terima kasih kepada ahli panel ketiga, saudara Kor Kian Siong, yang telah mengepaskan tentang kesan-kesan sekiranya kita tidak mengamalkan nilai murni dalam silang budaya dalam kehidupan kita yang semestinya membawa kesan buruk kepada masyarakat dan negara. Rugi sekiranya kita tidak mengamalkan amalan nilai murni dalam silang budaya kerana ia akan membawa impak buruk seperti menjejaskan keharmonian negara, masyarakat berada dalam keadaan yang tidak aman, pembangunan ekonomi yang tidak stabil, masyarakat yang tidak matang, menjejaskan kestabilan politik yang disebabkan isu perkauman dan masyarakat yang mementingkan diri sendiri. Maka selain membicarakan kesan amalan nilai murni dalam silang budaya, saya juga ingin mendengarkan pandangan daripada ahli panel tentang langkah-langkah yang boleh dilaksanakan untuk memperkasakan amalan nilai murni dalam silang budaya kepada diri, masyarakat dan negara dalam setiap lapisan masyarakat tanpa mengira umur, pangkat, budaya dan agama. Saya mulakan dengan soalan pertama kepada ahli panel pertama, iaitu saudara Corey Yang, tentang langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk memperkasakan amalan nilai murni dalam silang budaya. Dipersilakan. Terima kasih kepada saudara pengerusi forum atas soalan tadi. Rakan ahli panel dan sidang hadirin yang dikasihi sekalian. Untuk pengetahuan hadirin, pendidikan di sekolah amat penting demi memupuk amalan nilai murni dalam silang budaya dalam diri murid sejak awal. Antara langkah yang berkesan adalah memberi penekanan pendidikan silang budaya dalam sistem pendidikan negara bagi mempertingkat perpaduan kaum. Sistem pendidikan yang bercampur etnik ini penting kerana pergaulan yang bermula di sekolah rendah itu akan terus berkekalan sehingga dewasa kelak. Namun, dengan tiadanya sistem begitu yang bukan sahaja menggalakkan pergaulan, tetapi yang sememangnya mampu mewujudkan perpaduan secara semula jadi, pendidikan silang budaya ini sangat diperlukan. Pendedahan ini penting bukan sahaja untuk mewujudkan toleransi dan penerimaan. Ia juga diyakini dapat mempererat hubungan etnik di negara ini. Hal ini kerana pengetahuannya akan membawa kepada pemahaman mengenai budaya kaum lain, akan memaparkan dinamik pelbagai budaya
yang akan mempermudah kita semua bergaul antara satu sama lain. Selain itu, ia juga akan mengurangkan buruk sangka, kejutan budaya dan salah konsep selepas kita mula mengelani sesuatu kaum lain. Kesempatan berinteraksi terhad dalam kalangan kita akibat sistem pendidikan yang jumud dan pergaulan bebas kerana tidak pernah wujudnya persahabatan mesra yang terjalin sewaktu persekolahan dahulu sebenarnya adalah masalah terbesar yang menyebabkan kita semua tidak ikhlas ketika bergaul antara satu sama lain untuk mewujudkan tahap perpaduan yang baik. Masalah ini akan berkurangan, malah akan hilang terus apabila golongan mudah kita bergaul untuk kenal mengenali mulai di sekolah rendah lagi. Oleh itu, sistem pendidikan kita yang membenarkan pengasingan etnik yang berlaku pada usia muda itu hendaklah dirombak. Sehubungan ini, bukan sahaja sekolah vernakular dan agama yang terbabit secara langsung. Sekolah kebangsaan juga tidak terkecuali kerana ia yang sepatutnya membekalkan pendidikan nasional sudah tersasar. Kini, sekolah kebangsaan didapati lebih banyak membekalkan pendidikan Melayu Muslim. Oleh sebab itu, perlu ada penstrukturan semula atas sekolah kebangsaan, sekolah agama dan sekolah vernakular supaya pendidikan nasional itu diberi keutamaan oleh semua pihak untuk melahirkan anak bangsa yang dapat memperlihat identiti nasional Malaysia yang sama secara tersurat. Ini pasti akan terjadi dengan mudahnya apabila pendidikan nasional yang mementingkan bahasa Melayu, sejarah negara dan warisan tradisi dalam bentuk pendidikan silang budaya merupakan asas pendidikan negara yang utama, bukannya pendidikan etnik di sekolah vernakular dan pendidikan kerohanian di sekolah agama. Dampak sosial ini pasti dapat memperlihat identiti nasional diterapkan dalam identiti peribadi golongan muda selepas mereka menerima kepercayaan, nilai dan aspirasi identiti nasional Malaysia melalui pendidikan nasional itu. Identiti nasional ini perlu dipupuk secara sedar dan tegas dalam sistem pendidikan negara. Ini penting bukan sahaja kerana ia dapat memupuk perasaan keterikatan kepada negara. Pengungkapan identiti nasional pada rakyat sebenarnya adalah sikap positif patriotisme. Dengan ada semua ini, barulah kita boleh dianggap sebagai sebuah komuniti nasional Malaysia yang mengamalkan nilai murni dalam silang budaya. Sekian sahaja daripada saya tentang peranan kerajaan dalam memastikan amalan nilai murni dalam silang budaya. Kembali kepada saudara pengerusi forum, saudara Neil. Baik, terima kasih kepada ahli panel pertama. Saya persilakan pula ahli panel kedua. Silakan saudari. Terima kasih saudara pengerusi. Selain daripada langkah yang diperkatakan oleh ahli panel pertama tadi, langkah untuk memupuk nilai murni dalam silang budaya yang seterusnya adalah menanamkan semangat perpaduan dalam hati rakyat Malaysia. Pendidikan komunikasi silang budaya perlu diterapkan dalam sistem pendidikan kebangsaan di peringkat sekolah rendah dan menengah. Pemahaman konsep silang budaya mematangkan penerima kita terhadap perbezaan budaya serta membina dan melahirkan pola komunikasi yang positif tanpa wasangka dan prasangka. Jika komunikasi silang budaya dapat berjalan dengan lancar, ia akan menjadi jambatan dan ikatan yang dapat menyatukan kelompok masyarakat berlainan etnik dan budaya. Selain itu, pemahaman yang sempurna dan mendalam konsep-konsep asas serta pantang larang dalam komunikasi silang budaya pasti menjadi teknik yang menyatukan hati-hati rakyat berbilang bangsa di negara kita. Biarkan pendidikan silang budaya menyilangkan hati-hati kita dengan perasaan kasih sayang, muhibah dan bersatu padu selamanya. Kesannya, semangat perpaduan dapat dipupuk dalam hati rakyat Malaysia melebihi pendidikan dan seterusnya. Masyarakat dapat memupuk nilai murni dalam silang budaya. Demikianlah,
Langkah untuk memupuk amalan nilai murni dalam silang budaya di Malaysia. Kembali kepada pengerusi forum. Terima kasih kepada saudari Tan Hui Jin atas rumusan yang menarik tadi. Sekarang saya persilakan pula ahli panel ketiga. Terima kasih saudara pengerusi forum kita serta sahabat ahli panel dan sidang hadirin. Rumah terbuka merupakan satu alat diadakan sempena sambutan musim perayaan sesuatu kaum di Malaysia. Rumah terbuka merupakan langkah yang paling efektif bagi rakyat di negara ini berkomunikasi dan belajar untuk saling memahami. Inisiatif ini menggalakkan masyarakat berbagai etnik saling berkunjung ke rumah jiran tetangga mereka. Contohnya, semasa perayaan Hari Raya Aidilfitri, etnik Cina, India, Kadazan Dusun, Iban, dan berbagai lagi akan berkunjung ke rumah etnik Melayu dan begitulah sebaliknya apabila tiba perayaan etnik lain. Etnik Cina misalnya akan berusaha menyediakan makanan yang halal kepada etnik Melayu apabila menjemput etnik Melayu datang ke rumah mereka sewaktu perayaan Tahun Baru Cina. Hal ini menunjukkan etnik Cina, India, Iban, dan Kadazan Dusun begitu mengambil berat dan memahami budaya etnik Melayu dan etnik Melayu pula tidak akan menyajikan daging lembu kepada etnik India apabila mereka datang ke rumah semasa Hari Raya Aidilfitri. Pertimbangan ini melihat keharmonian hubungan etnik sentiasa terjalin kukuh dalam kalangan rakyat dan memahami keharmonian budaya masing-masing. Sudah menjadi tradisi bagi negara Malaysia, setiap perayaan dikongsi bersama oleh masyarakat lain yang berbilang agama dan etnik. Amalan rumah terbuka sememangnya sesuatu kebiasaan kepada setiap perayaan. Apabila amalan ini menggalakkan rakyat yang berbilang etnik untuk saling berkunjung sambil mengetahui secara lebih dekat tentang budaya dan adat, resam, rakan dan taulan daripada etnik lain. Amalan ini juga membuktikan kesepaduan sosial dalam masyarakat berada pada tahap yang tinggi walaupun mereka berlainan agama, etnik dan budaya. Terima kasih saudara ahli panel ketiga, saudara Kor Kian Siong. Terima kasih sahabat-sahabat ahli panel yang bersemangat dan beriltizam. Demikian tadi akan berbicara daripada semua ahli panel tentang amalan nilai murni dalam silang budaya. Tuntasnya, bulat air kerana pembentung, kata kerana muafakat, kata sepakat yang dicapai dengan usaha tanpa kenal agama kerana kalau tidak dipecahkan ruyung dan dapat sagunya. Maka dengan ini kita dapat mengekalkan budaya amalan nilai murni dalam silang budaya dalam masyarakat serta diri kita sendiri. Konklusinya, apabila perbezaan budaya ini difahami, ia akan melahirkan budaya yang positif dan harmoni. Seterusnya, kita lebih banyak program silang budaya dijalankan demi memarakkan semangat perpaduan kaum di negara kita dan semua pihak perlu mati dan memahami sensitiviti budaya serta agama lain. Akhir sekali juga perlulah mengambil tahu sedikit sebanyak tentang budaya lain supaya kita dapat mempelajari sesuatu yang makna. Terima kasih kepada semua ahli sudi hadir untuk membicarakan isu amalan nilai murni dalam silang budaya ini. Semoga forum ini menjadi melahirkan masyarakat yang cakna terhadap isu-isu budaya dan adat desam dan terus menjadi contoh bagi negara di luar sana. Harapannya juga forum ini mampu memberikan informasi bermanfaat buat semua hadirin yang dihormati. Sidang hadirin yang dihormati, kalau berjalan dah sampai ke batas, kalau berkayuh sampai ke pulau, kalau mendaki dah sampai ke puncak, kita telah sampai ke penghujung bicara. Entah silih salah, entah kata salah tutur, entah maksud salah sampai, terimalah salam bersyukur. Salam yang minta maaf, salam yang minta. Saya mewakili semua ahli tinggi terima kasih kepada semua hadirin yang sudi hadir menyaksikan pertandingan forum kita hari ini. Lantaran keterbatasan waktu, saya mengakhiri bicara ini. Selanjutnya mohon
diri. Sekian, salam sejahtera, salam satu Malaysia.